Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung lagi berkenaan dengan korban, iaitu kita masuk pada bab berkenaan dengan binatang-binatang yang boleh dibuat korban dan had umur yang dibenarkan berkorban. Jadi sebagaimana yang kita telah ketahui, binatang yang boleh dibuat korban seperti yang digariskan dalam ta'rifnya ialah binatang ternak. Binatang ternakan yang berkaki empat. Itulah ciri-ciri yang disebutkan di dalam ta'rif korban pada awal itu. Jadi yang pertamanya yang boleh masuk dalam kategori yang disebutkan tersebut ialah unta. Binatang yang pertama adalah unta, dan ia umurnya dah 5 tahun. Bermula umur 5 tahun ke atas, maka unta tersebut boleh dibuat korban. Itu dia. Yang kedua, binatang yang boleh dibuat korban ialah lembu dan kerbau. Lembu dan kerbau yang berumur 2 tahun ke atas. Jadi unta 5 tahun, lembu dan kerbau 2 tahun ke atas. Itu dia. Kambing dan biri-biri. Kambing dan biri-biri ni syarat umurnya yang boleh dibuat korban ialah setahun ataupun ni bersalin gigi. Bersalin gigi. Bersalin 2 gigi di hadapan, gigi depan. Kalau biri-biri 6 bulan, kalau sekiranya bersalin dah 2 gigi di hadapan, sudah boleh dibuat korban. Maka dalam masalah korban kambing dan biri-biri ni memanglah masyarakat kita Melayu ni jarang buat. Sedangkan dari segi afdalnya, nak bandingkan satu bahagian lembu ataupun kerbau ataupun unta, satu bahagian binatang-binatang tersebut tidak sama dengan kita korbankan seekor kambing ataupun biri-biri. Lebih dah. Maksudnya kita korbankan seekor kambing, korbankan seekor biri-biri, nak dibandingkan dengan kita ambil atau kita korbankan satu bahagian daripada 7 bahagian lembu, kerbau atau unta, maka lebih afdal kita korbankan seekor biri-biri ataupun kambing. Kerana apa? Kerana biri-biri, kita korbankan seekor kambing ataupun biri-biri ini, dia telah menumpahkan lebih banyak darah. Seekor orang kata. Itulah lebihnya. Kemudian itulah 5 jenis binatang yang boleh dibuat korban. Yang boleh dibuat korban berserta dengan umurnya. Tak kiralah sama ada binatang itu jantan ataupun betina. Semuanya tu ini disebut saat ni, yakni unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Inilah binatang-binatang yang boleh dibuat korban mengikut pendapat mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Walaupun ada pendapat-pendapat yang tidak mu'tamad, bahkan yang sangat dhaif pun mengatakan
ayam boleh dibuat korban, tetapi pendapat tersebut dah sangat dhaif. Itulah dia binatang-binatangnya. Kemudian kita tengok pula kepada seekor binatang ni boleh dikongsi berapa. Ini kita sudah maklum. Sudah maklum, namun lebih menambah lagi atau sebagai satu pengetahuan ataupun sebagai suatu peringatan lah kepada kita. Maka seekor lembu, seekor unta, seekor kerbau itu boleh dibahagikan, maknanya boleh dikongsi 7 orang, boleh dibuat 7 bahagian korban. Kalau nak korban seekor lembu ataupun unta atau kerbau pun boleh. Ataupun nak buat dua bahagian sahaja untuk 2 orang saja, tak ada masalah. Namun maksimalnya bagi lembu, unta, kerbau dan binatang-binatang tersebut boleh dijadikan 7 bahagian korban. Sebab itulah apabila kita angkat jual beli dan kita niat korban bagi binatang-binatang tersebut, kalau kita ambil satu bahagian, kita jual beli satu bahagian dengan tuang binatang. Dan apabila berniat korban, kita niat satu bahagian. Kalau kita nak korban 2 bahagian, angkatlah jual beli dengan tuan binatang tersebut 2 bahagian. Begitu juga niat korban. Niatlah 2 bahagian. Begitulah seterusnya kalau kita nak korbankan 3 bahagian daripada binatang tersebut, mana kita angkatlah jual beli 3 bahagian, kemudian niat korban pun 3 bahagian. Di sini kita patut faham, patut berhati-hati. Sebab itulah setiap ibadat ni nak hasilkan dia tu sebagai ibadat, kita kena belajar, kena tanya orang. Tanya tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita. Kerana apa? Kerana sesetengah daripada masyarakat kita ni yang nak berkorban, dia tidak belajar. Jadi apabila dia angkat jual beli lembu korban, dia hanya angkat, hamba belilah lembu ni. Apabila dia kata hamba belilah lembu ini, bermakna dia telah membeli seekor lembu. Dan sekiranya tuai lembu itu jahil, dia akan kata hamba terimalah. Berlakulah akad jual beli lembu itu secara seekor, bukan satu bahagian. Itu dia. Maka bila gitu, orang lain yang ambil bahagian kedua, dia akan pergi akad jual beli dengan tuan lembu yang pertama. Sedangkan jadi itulah satu kesilapan, satu kesalahan. Sekian wassalam wallahu a'lam.